Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga yang tercinta. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan Islam dalam bahagian ibadah di bawah tajuk Sunat Ab'ad dan Sunat Hayat. Sunat Ab'ad dan Sunat Hayat. Cikgu harapkan murid-murid dapat menumpukan perhatian kerana di dalam tajuk ini banyak perkara-perkara penting yang murid-murid perlu fahami dan ingat. Kenapakah kamu tidak solat subuh pagi tadi, Luqman? Maaf, Ustaz. Saya tidak hafaz doa kunut. Luqman perlu solat subuh kerana solat itu wajib dilaksanakan. Doa kunut tidak wajib, hanya sunat ab'ad. Baik murid-murid yang dikasihi sekalian. Murid-murid baru sebentar tadi mendengar perbualan antara Ustaz dengan Luqman. Dalam perbualan tadi, Ustaz mengatakan bahawa doa kunut tidak wajib dibaca, hanya sunat. Sunat ab'ad. Jadi pada hari ini, cikgu akan memperincikan tentang perkara-perkara sunat dalam solat. Perkara-perkara sunat dalam solat. Perkara-perkara sunat dalam solat ada dua bahagian. Yang pertama, sunat ab'ad. Yang kedua, sunat hayat. Yang pertama, sunat ab'ad. Dan yang kedua, sunat hayat. Seperti yang dalam perbualan tadi, Ustaz tu kata, doa kunut merupakan sunat ab'ad. Baiklah, cikgu akan terangkan satu persatu. Sunat ab'ad ialah amalan sunat yang amat dituntut jika ditinggalkan, diganti dengan sujud sahwi. Cikgu ulang sekali lagi ya. Sunat ab'ad ialah amalan sunat yang amat dituntut jika ditinggalkan, diganti dengan sujud sahwi. Contohnya, membaca doa kunut. Membaca doa kunut. Itu dia maksud sunat ab'ad. Nanti di akhir, cikgu akan terangkan bagaimana hendak melakukan sujud sahwi. Baik, yang kedua adalah sunat hayat. Sunat hayat. Maksud sunat hayat ialah amalan sunat yang dituntut. Jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Cikgu ulang sekali lagi. Sunat hayat ialah amalan sunat yang dituntut. Jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Itu dia. Itu dia sunat hayat. Contohnya apa? Contohnya, membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Doa iftitah adalah bacaan selepas kita takbiratul ihram. Kita mulakan dengan doa iftitah sebelum membaca Fatihah, iaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir. Baik murid-murid yang dikasihi sekalian. Ini dia perbezaan antara sunat ab'ad dan sunat hayat. Murid-murid dapat lihat di situ yang mana sunat ab'ad amalan sunat yang amat dituntut. Manakala sunat hayat amalan sunat yang dituntut. Kedua-duanya ni sekiranya ditinggalkan, sunat ab'ad diganti dengan sujud sahwi. Manakala
sunat hayat tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Jelas ya murid-murid? Cikgu harap gambaran yang ada di skrin ini dapat memahamkan murid-murid dalam maksud sunat ab'ad dan sunat hayat. Baiklah, seterusnya, cikgu akan perincikan apakah dia perkara-perkara sunat ab'ad di dalam solat kita. Kita lihat satu persatu. Baik, yang pertama, sunat ab'ad ialah duduk dan membaca tahiyat awal. Duduk dan membaca tahiyat awal. Dia berlaku pada solat zuhur, asar, maghrib dan isyak. Solat subuh tidak ada tahiyat awal. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat awal. Selawatnya macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu adalah sunat ab'ad. Membaca tahiyat awal sunat ab'ad. Membaca selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat awal pun sunat ab'ad. Baiklah, yang seterusnya, yang ketiga. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir, iaitu wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Untuk pengetahuan murid-murid, membaca tahiyat akhir itu wajib. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Hinggalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian wa ala ali Muhammad, iaitu selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir adalah dikategorikan sebagai sunat ab'ad. Baik, perkara yang keempat adalah membaca doa kunut pada solat subuh. Membaca doa kunut pada solat subuh. Hanya solat subuh saja ada doa kunut. Kemudian yang kelima, berdiri semasa membaca doa kunut. Berdiri semasa membaca doa kunut. Dan yang keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad semasa doa kunut. Berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad semasa doa kunut, iaitu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Secara keseluruhannya, doa kunut daripada awal sehinggalah akhir selawat itu adalah sunat ab'ad. Jelas ya murid-murid? Baiklah, murid-murid boleh lihat paparan keseluruhan ke-6 sunat ab'ad di dalam solat kita. Baik, perkara pertama dan perkara yang kedua, iaitu duduk dan membaca tahiyat awal. Membaca selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat awal merupakan perkara yang berlaku pada tahiyat awal. Perkara pertama, perkara kedua ini berlaku pada tahiyat awal. Yang ketiga, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir. Ini berlaku pada tahiyat akhir. Manakala perkara keempat, kelima dan keenam, iaitu membaca doa kunut, berdiri semasa doa kunut dan berselawat ke atas Nabi semasa doa kunut, berlaku semasa kita membaca doa kunut pada solat subuh. Jelas ya murid-murid? Ada 6 perkara sunat ab'ad yang mana sekiranya ditinggalkan digantikan dengan sujud sahwi. Baik, seterusnya sunat hayat.
Sunat hayat terbahagi kepada dua. Sunat hayat dari segi perbuatan, ini perlakuan kita semasa solat. Dan sunat hayat dari segi bacaan. Dari segi bacaan kita semasa solat. Baik murid-murid, cikgu akan perincikan satu persatu. Sunat hayat dari segi perbuatan dan sunat hayat dari segi bacaan. Baik, sunat hayat dari segi perbuatan, iaitu yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Mengangkat kedua-dua tangan. Contohnya macam ni. Ketika kita takbiratul ihram, mengangkat ini adalah sunat hayat. Yang wajibnya kita semasa takbiratul ihram kita menyebut Allahu Akbar. Itu wajib. Akan tetapi untuk mengangkat tangan ini adalah sunat hayat. Yang mana kalau kita tak lakukan, maka ia tidak berdosa, tak membatalkan solat dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kemudian takbir-takbir lain. Takbir ketika hendak rukuk, ketika hendak i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham. Mengangkat tangan itu adalah perkara sunat hayat. Dan juga apabila selepas tahiyat awal, daripada tahiyat awal, kita nak bangun berdiri, kita angkat takbir, Allahu Akbar. Itu adalah sunat hayat. Seterusnya perkara yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Ketika kita berdiri, kita meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri. Diletakkan di atas perut. Baiklah, yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Itu adalah sunat hayat. Yang keempat, duduk iftirash dan duduk tawaruk. Duduk iftirash dan duduk tawaruk. Murid-murid pernah dengar iftirash dan tawaruk? Baiklah, duduk iftirash adalah duduk ketika mana kita duduk tahiyat awal ataupun semasa kita duduk antara dua sujud. Yang mana punggung kita berada di bawah kaki kiri. Manakala duduk tawaruk merupakan duduk sewaktu tahiyat akhir, yang mana punggung kita diletakkan di atas lantai dan kaki kiri kita dimasukkan, kaki kiri kita dimasukkan di bawah kaki kanan. Itu dia duduk tawaruk, atau lebih mudah, duduk semasa tahiyat akhir. Itu maksud tawaruk. Dapat bezakan ya, iftirash dan tawaruk. Duduk iftirash, duduk ketika kita duduk antara dua sujud. Duduk tawaruk, duduk kita sewaktu tahiyat akhir. Yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Meletakkan kedua-dua tangan kita ni di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Kan kita biasa letakkan di atas peha kan. Ini adalah sunat hayat. Seterusnya yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Di akhir solat kita beri salam. Kita lihat ke kanan untuk salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Memalingkan muka ini adalah perkara sunat. Yang wajibnya apa? Memberi salam yang pertama. Baiklah, itu dia sunat hayat yang berkaitan dengan perbuatan kita, kelakuan kita sewaktu solat. Iaitu yang pertama, kita mengangkat kedua tangan kita ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sewaktu berdiri. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud.
Yang keempat, duduk iftirash dan tawaruk. Yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan ke peha, di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Dan yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri sewaktu kita memberi salam. Iaitu dia 6 perkara sunat hayat dari segi perbuatan kita. Boleh ingat ya murid-murid? Baik, seterusnya cikgu akan perincikan pula sunat hayat yang berkaitan dengan bacaan kita. Sebutan kita sewaktu solat. Apakah sunat hayat tersebut? Yang pertama, melafazkan takbir intiqalat, Allahu Akbar, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Apa tu takbir intiqalat? Takbir intiqalat adalah takbir yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan kita. Contohnya, daripada berdiri nak ke rukuk, kita sebut Allahu Akbar. Kemudian daripada sujud nak ke duduk, daripada sujud Allahu Akbar. Perpindahan perbuatan solat kita iringi dengan kalimah Allahu Akbar. Itu namanya takbir intiqalat. Itu adalah sunat. Sunat hayat. Sekiranya tak dibaca, maka solatnya tidak batal. Yang kedua, membaca isti'azah sebelum membaca Fatihah dan menyebut amin selepas membaca Fatihah. Sebelum kita baca Fatihah, kita membaca isti'azah, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca isti'azah dan menyebut amin selepas daripada membaca Fatihah. Itu dia sunat hayat. Yang kedua, yang ketiga, membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, sehingga akhir. Itu sunat hayat. Yang keempat, membaca surah selepas membaca Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Membaca surah juga merupakan sunat hayat. Yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan juga solat Jumaat. Bila kita solat berjemaah, kita akan dengar imam membaca nyaring bacaan Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua. Itu hanyalah sunat hayat. Manakala seterusnya yang keenam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sunat hayat. Kalau tak baca, boleh. Yang penting perlakuan rukuk kita, perlakuan sujud kita itu perlu ada tamakninah. Itu yang wajibnya. Perlu ada berhenti seketika dengan kadar baca subhanallah. Kita tak baca pun tak apa, tapi dengan kadar subhanallah kita rukuk tersebut. Kena rukuk dengan sempurna, sujud dengan sempurna. Adapun tasbihnya itu adalah sunat. Seterusnya, yang ketujuh, membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rukuk. Kita bangun daripada rukuk, kita Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Mengangkat tangannya itu pun sunat. Melafazkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd juga sunat. Jelas ya murid-murid? Seterusnya yang ke-8. Yang ke-8, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Ketika kita duduk antara dua sujud tu, kita akan baca Rabbighfirli warhamni wajburni
warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Doa tersebut adalah sunat. Yang pentingnya, yang rukunnya adalah kita duduk antara duduk sujud itu dengan kadar tamak ninah. Jelas ya? Seterusnya yang ke-9, membaca selawat Ibrahimiyah. Membaca selawat Ibrahimiyah. Ini pada tahiyat akhir. Selepas tahiyat akhir, kita akan membaca Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hinggalah akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Dan membaca solat ini merupakan sunat. Yang wajibnya membaca tahiyat akhir dan selawat ke atas Nabi. Baik, seterusnya yang terakhir, yang ke-10. Sunat hayat ialah memberi salam yang kedua. Memberi salam yang kedua. Itu sunat hayat. Memberi salam yang pertama adalah wajib. Baiklah, ini gambaran ke-10 sunat hayat dari segi bacaan. Yang pertama, melafazkan takbir intiqalat. Yang kedua, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan amin. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surah selepas Fatihah. Yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua bagi solat subuh, bagi solat subuh, maghrib, isyak dan Jumaat. Yang keenam, membaca tasbih ketika rukuk, sujud, membaca Sami Allahu liman hamidah. Yang ke-8, membaca doa ketika duduk antara sujud. Yang ke-9, membaca selawat Ibrahimiyah. Dan yang ke-10, memberi salam yang kedua. Itu dah 10 perkara sunat-sunat hayat. Jadi seterusnya murid-murid, cikgu akan menerangkan bagaimana tata cara sujud sahwi sekiranya kita meninggalkan perkara-perkara sunat ab'ad. Kita perlu ganti dengan sujud sahwi. Bagaimana nak buat sujud sahwi? Baik, kita lihat gambar rajah ini. Ini adalah gambar rajah bagaimana cara sujud sahwi. Sujud sahwi kita akan lakukan selepas kita membaca tahiyat akhir dan sebelum memberi salam. Contohnya, kita dalam solat subuh, kita terlupa hendak membaca doa kunut. Di pertengahan solat, kita teringat, lupa tadi nak baca doa kunut. Jadi, semasa kita membaca tahiyat akhir, kita duduk secara iftirash dahulu. Duduk seperti duduk di antara dua sujud. Dan kita membaca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah hinggalah fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian, kita tidak memberi salam lagi. Kita sujud. Sujud inilah dinamakan sujud sahwi. Yang mana bacaannya, baik, ikut sama-sama dengan cikgu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kita baca 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Kita sujud tu kita doa yang kepada Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Kemudian apabila setelah sujud, kita duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, kita bacalah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian kita sujud sekali lagi. Sujud yang kedua bagi sujud sahwi. Bacaannya juga sama. Subhana man la yanamu wa la yasu. Kita baca 3 kali ya. Kemudian apabila selesai membaca tasbih tersebut, kita duduk tawaruk. Duduk seperti kita duduk tahiyat akhir. Tetapi tak membaca tahiyat akhir.
Sebab kita dah baca tadi. Dan kita meneruskan dengan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, murid-murid, itulah cara bagaimana kita hendak melakukan sujud sahwi. Sekiranya kita terlupa melakukan perkara-perkara sunat ab'ad. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang sunat hayat dan sunat ab'ad. Yang mana sunat ab'ad kalau ditinggalkan perlu diganti dengan sujud sahwi. Manakala sunat hayat kalau ditinggalkan kita tidak perlu ganti dengan sujud sahwi. Murid-murid boleh ulang balik lihat video ini supaya tidak lupa perkara-perkara sunat ab'ad dan sunat hayat. Banyak kan? Jadi murid-murid boleh ulang kaji, lihat dan hafalkan apa dia sunat hayat, perkara-perkara yang macam mana sunat hayat, perkara-perkara yang macam mana sunat ab'ad. Jadi cikgu doakan murid-murid dapat memahami dengan jelas pembelajaran kita pada hari ini. Dan cikgu nasihatkan murid-murid supaya sentiasa mengulang kaji pelajaran di rumah. Itu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.